أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan bersama-sama kita memanfaatkan masa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap daripada manusia dan makhluk Allah yang bernyawa. Allah berikan masa, Allah berikan kesempatan bagi setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan juga memanfaatkan kesempatan yang Allah kurniakan kepada kita. Moga-moga beradanya kita dalam majlis ilmu pada pagi ini Allah catat dengan kebaikan, Allah catatkan dengan keampunan, Allah catatkan dengan keberkatan hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dikatakan kesempatan yang Allah bagi kepada kita, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bidang hadis, tidak lain tidak bukan adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita tengok hadis, insya-Allah pada pagi ini kita akan cuba berkongsi hadis, dua buah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita sedia maklum bahawasanya sahabat ini, yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, lahir dia adalah 19 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maknanya usia dia berbeza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi hijrah pada usia 53 tahun. Dan pada ketika itulah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dilahirkan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu walaupun lahirnya sebelum hijrah 19 tahun sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau memeluk Islam pada akhir, maknanya lebih kurang pada 7 hijrah. Ketika mana peperangan Khaybar berlaku, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu baru memeluk Islam pada 7 hijrah. Maknanya hayat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 4 ataupun 5 tahun bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku dalam kehidupan Sayyidina Abu Hurairah? Sebelum kita masuk kepada hadis, kita tengok apakah kehidupan bagi sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bidang hadis ini, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada menyebutkan 5,300 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berkaitan dengan hadis, sudah pasti bila kita masuk, kita ada dalam kuliah, dalam majlis ilmu berkaitan dengan hadis, ada sahaja kedengaran hadis
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Maknanya hadis itu diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi kehebatan yang ada pada Abu Hurairah ini untuk sama-sama kita lihat, sama-sama kita dengar. Walaupun dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia pernah mengadu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab para sahabat ini bila masalah-masalah yang berat untuk mereka hadapi, dia mengadu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untung-untung Nabi mendoakan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Nabi Abu Hurairah ini mendapat kelebihan ini. Bila mana dia mengadu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kepada Nabi, "Inni asma'u minka hadisan katsira." Ya Rasulullah, aku banyak mendengar hadis-hadis daripada kamu ya Rasulullah. Maknanya kehidupan Abu Hurairah ini, Abu Hurairah kategorinya disebut sebagai ahli suffah. Ahli suffah ni orang yang duduk dekat masjid. Disebutkan dalam satu rujukan berkaitan dengan merpati masjid. Dia terbang, dia patah balik ke masjid. Dia terbang, dia patah balik ke masjid. Maknanya yang dikatakan Abu Hurairah ni disebut sebagai ahli suffah, orang yang duduk keliling masjid. Kehidupan dia di masjid. Dia mengadu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni asma'u minka hadisan katsira ya Rasulullah, aku ini banyak mendengar hadis daripada kamu. Akan tetapi satu masalah yang aku hadapi, ansahu," kata Abu Hurairah, "ansahu, aku lupa. Aku lupa." Dia dengar banyak, kita pun dengar banyak. Sama juga dengan Abu Hurairah, masalah dia lupa juga. Lupa ni masalah kita. Masalah anak Adam. Masalah anak Adam. Masalah anak Adam ni salah satunya lupa. Janji lupa, cek dengan tepuk dahi. Lupa. Kesian kat dahi, tak ada masalah apa tiba-tiba dahi kena tepuk. Itu penyakit yang ada pada kita, lupa. Dan penyakit ini diadukan oleh Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lupa ya Rasulullah. Hadis banyak aku dengar hadis banyak. Sebab itulah apa yang saya nak sebutkan di sini, walaupun Abu Hurairah dia mengadu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata kepada Abu Hurairah? Ubsut rida'aka, kata Nabi. Hamparkan kamu punya rida, kamu punya selendang kamu. Maka Abu Hurairah menghamparkan selendang dia. Qala fagharafa biyadayhi thumma qala dhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menadahkan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam umpama menadah. Dan setelah Nabi tadah itu, Nabi tuang dalam rida, dalam selendang yang ada di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Bila selesai macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Dhummuhu ni maknanya ambil ataupun ambil. Kalau kita macam plastik tu, tak ikatlah. Ambil, Nabi kata, dah dihamparkan berkenaan, seolah-olah Nabi angkat, letakkan sesuatu di dalam rida berkenaan dan ambillah. Apa kata Abu Hurairah? Setelah berlakunya perkara berkenaan, aku tidak fama nasitu syai'an ba'da. Aku tidak lupa lagi apa yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun satu hadis daripada Nabi semuanya aku ingat belaka selepas daripada peristiwa berkenaan. Kehebatan yang ada pada ahli suffah ini,
ahli masjid ini yang diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ianya mengingati ribuan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu satu yang ada kelebihan yang ada pada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, Sayyidina Abu Hurairah ini, pasal kucing, tuan-tuan dah tahu kot ni, dia terkena dengar suka kucing dan sebagainya. Dia di antara sahabat yang meriwayatkan hadis tentang seorang wanita yang masuk syurga disebabkan oleh seekor kucing. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kedua saya nak sebutkan, nak kongsikan pada pagi ini sebelum kita masuk hadis, Sayyidina Abu Hurairah ini membahagikan masa dia. Dia bahagi masa. Dalam kehidupan dia bahagi masa. Masa yang pertama dibahagikan, pertamanya untuk Al-Quran. Dia bahagi masa dia untuk Al-Quran. Kita dalam kehidupan kita bahagi tak masa kita untuk Quran? Tak payah banyaklah kalau ikut Abu Hurairah ini, dia bahagi masa dia kepada 3. Kalau 3 ni maknanya lebih kurang dalam 8 jam, 8 kali 3 tu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia ambil 1/3 daripada malam dia. Malam saja kita ambil malam. Tak ambil 24 jam pun, kita ambil sebelah malam saja. Dibahagikan sebahagiannya untuk Al-Quran. Kalau kita ambil malam saja, malam kita mula pukul berapa? Kita ambil pukul 12. Sampai pukul 6 pagi. Kita ada 6 jam. 1/3 daripada 6 jam, maknanya 2 jam itu diperuntukkan untuk Al-Quran. Kita agak-agak dalam diary kehidupan kita lah. Dalam kita punya susunan kehidupan harian kita, ada tak 2 jam untuk Al-Quran? 2 jam untuk Quran. Quran yang kita baca berkaitan dengan hadisnya, Quran yang akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, yang akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca, orang yang beramal dengannya, yang mana ianya akan bagi bantuan dekat kita. Banyak kita baca Al-Quran. Yang Quran ini di antara yang boleh memberikan bantuan kepada kita pada hari kiamat. Kalau kita tidak ada berkaitan dengan peruntukan masa untuk Al-Quran, peruntukkanlah masa untuk Quran. Jangan kita ambil masa Al-Quran itu bila mana dah tak ada benda nak buat. Maksudnya tak ada peruntukan masa. Bila tak ada peruntukan masa ni, bila-bila free saja baca Quran. Bila free saja kita baca Quran, tak ada peruntukan masa. Bila tak ada peruntukan masa ini, maknanya kalau sibuk saja kehidupan kita, ingat tak Quran? Tak ingat Quran. Sebab apa? Tidak ada peruntukan masa untuk kita. Kalau ada peruntukan masa, insya-Allah sibuk macam mana pun, ini masa untuk Quran. Zaman kita zaman dah mutaakhir, carilah peluang. Peluang yang diberikan oleh Allah, macam saya katakan tadi, manfaatkan peluang yang Allah berikan. Alhamdulillah, bila mana dah dapat peluang, manfaatkan peluang tersebut. Jadi letakkanlah masa kita sedikit sebanyak, kalau tak banyak jam pun 1 jam, setengah jam, 45 minit, suku jam. Ada peruntukan untuk Al-Quran, kerana Al-Quran ini, kata Nabi, mampu memberikan pertolongan kepada kita di akhirat kelak. Ada hadis menyebutkan bukan sampai di akhirat, kita masuk dalam kubur pun, Quran dah mula untuk membela kita. Kalau kita tak pedulikan kepada pembela kita, macam mana? Tak peruntukkan masa yang penting, masa yang berkualiti untuk pembantu kita. Jangankan di akhirat, masuk dalam kubur sahaja pun pembantu kita ini akan datang. Kalau kita tak memperdulikan pembantu kita ini,
Adakah dia nak membantu kita ketika mana kita memerlukan pertolongan, memerlukan bantuannya? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia bahagikan masa dia untuk Quran. 1/3. 1/3 lagi dia gunakan untuk ahli keluarga dia, untuk tidur dia. Muamalah dengan ahli keluarga dia, makna sebelah malam dia bahagikan masa untuk keluarga dan juga untuk tidur. Tapi kalau kata malam, kita kira 6 jam tadi tak? 1/3, 2 jam. Boleh tuan-tuan tidur 2 jam? Mana tahan 2 jam, paling kurang 8 jam nak tidur. Ngalahkan baby tidur 8 jam. Baby je tidur 8 jam. Ini dah berjanggut, dah berjambang dah baby, apa benda lagi. Baby je tadi. Tidur, rehat. Apa lagi yang digunakan oleh Abu Hurairah 1/3 lagi, dia mengulang-ulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca hadis, dia ingat balik berkaitan dengan hadis-hadis yang dia dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini dia bahagikan malamnya itu kepada 3. Satunya berkaitan dengan Al-Quran, 2nya berkaitan dengan tidur dan urusan ahli keluarga, dan yang ketiganya berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita sebelah malam saja dia takkan ganggu waktu kerja kita. Kalau kita nak susun jadual kita untuk Al-Quran, susunkan sebelah bukan waktu kerja, susun waktu rehat, waktu kita balik kerja, waktu kita tidak ada urusan resmi yang kita nak buat. Urusan resmi, kalau kerja mungkin diterikat dengan urusan resmi dan sebagainya. Maknanya keluar daripada urusan resmi itu, bahagikanlah masa untuk kita bersama-sama dengan Al-Quran, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ianya akan datang kepada kita pada hari akhirat kelak, syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Li ashabi ini maknanya membaca, beramal, bertadabbur dengan Al-Quran. Itu 3 waktu yang ada pada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini juga disebutkan cintanya dengan ilmu. Disebutkan berkaitan dengan dalam satu asar yang menyebutkan keadaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini, ketika mana dia menyatakan dalam satu asar yang menyebutkan berkaitan dengan apa? Dia kata, inna ikhwanana minal muhajirin kanu yashghuluhum ad-daf bil aswaq. Dia kata, aku perhatikan saudara-saudara aku daripada kalangan muhajirin, mereka ini disibukkan dengan pasar-pasar bil aswaq. Aku perhatikan saudara-saudara daripada Ansar, mereka itu disibukkan tentang menguruskan harta benda. Ansar orang Madinah. Akan tetapi menyebutkan tentang Abu Hurairah ini, wa anna Abu Hurairah kana yalzam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Abu Hurairah ini disebutkan, yang lain sibuk dengan meniaga, yang lain sibuk dengan urusan pasar, yang lain sibuk dengan menguruskan harta, sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bishiba'i batni, berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan perutnya lapar. Tak kerja lah maksud dia, untuk sibuk cari duit, cari harta dan sebagainya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tetap bersama dengan Nabi, duduk bersama dengan Nabi walaupun dalam keadaan perut yang lapar. Kemudian menyebutkan lagi, wa yahduru ma la yahdurun.
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini selalu hadir di saat orang lain tidak hadir. Maknanya nak menyebutkan tentang majlis ilmu Nabi, asalkan ada majlis ilmu Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di antara sahabat yang tak pernah miss, tak pernah tidak ada dalam majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini wa yahfadhu ma la yahfadhun, dan dia mengingat dan menghafaz di saat orang-orang lain tidak menghafaz hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Abu Hurairah ini. Apa hadis yang akan kita baca pada pagi ini? Antara hadis tersebut yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis tersebut berbunyi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis tersebut bermaksud apa? Innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak melihat, ila suwarikum, kepada rupa paras kamu, wa amwalikum, dan Allah tidak melihat kepada harta kalian. Hadis ini nak menyebutkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat suwarikum, rupa paras kita. Kalau Allah tengok rupa paras kita, kita mungkin tak handsome, mungkin kita tak lawa, mungkin kita tak cantik, maka tak ada kedudukan. Sebab tu Allah kata, hadis Nabi menyebutkan Allah tidak melihat kepada rupa paras. Hidung kau tinggi ke, hidung kau rendah ke, hidung kau jamu air ke, jamu batu ke, jamu apa ke, okay? Apa, pipi kau pauh di layang ke apa ke, rambut kau ikan mayang ke, macam Maggi ke apa ke, Allah tak tengok. Allah tak perhati tentang tubuh badan kita, jasad kita, Allah tak tengok. Wa amwalikum, dan juga harta kita Allah tak tengok. Yang di laut ke, yang di darat ke, yang di gunung ke, yang di bukit dan sebagainya, Allah tak tengok. Akan tetapi, walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu, dan Allah melihat kepada amal-amal kamu, amal-amal kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang ada dalam hati kita, itu yang Allah tengok. Ringkas sungguh apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ringkas. Ringkas itulah yang menyebutkan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada kita ini. Allah tengok kepada amal-amal yang kita lakukan, Allah tengok kepada hati yang ada pada kita. Ini masalahnya. Apa masalah dia? Kita ini bagi manusia, kita suka tengok apa yang ada, apa yang zahir. Kita tak tengok, tak ada mampu tengok apa yang ada dalam hati-hati kita, apa yang telah kita kerjakan dalam kehidupan seharian kita. Kita lain tak tengok. Maknanya nak menyebutkan berkaitan dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, Allah tak tengok kepada harta benda yang kita ada, tak tengok kepada rupa paras yang kita ada.
Harta kita yang menimbun-nimbun, kecantikan wajah kita, keindahan tubuh badan kita, kedudukan ahli keluarga kita, anak pinak kita yang ramai, kedudukan pangkat kita yang tinggi, rumah kita yang besar-besar, kenderaan kita yang mewah-mewah, kehidupan dunia kita yang melimpah ruah, segala-galanya ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru. Allah tak tengok. Hukum akal, kenapa Allah tak tengok? Kali hukum akal, kenapa Allah tak tengok? Harta benda kita yang mewah, kehidupan kita yang berpangkat, kedudukan dan sebagainya, kenapa Allah tak tengok? Sebab semua tu milik Allah. Harta dia semua, kita duk belagak aja. Ni harta aku banyak ni. Harta yang kita ada itu semuanya milik Allah. Sebab tu Allah tak tengok. Apa nak tengok tu harta aku semua? Kita hanya tumpang sahaja. Kita hanya tumpang. Kita hanya mengurus sahaja harta kemewahan yang Allah kurniakan kepada kita. Hanya sekadar kita uruskan sahaja. Semua itu milik Allah. Sebab tu Allah tak tengok, Allah tak pandang, Allah tak tengok pun, tak heran pun dengan harta yang kita ada. Akan tetapi dengan perkara-perkara itulah yang akan menyebabkan manusia ini rasa sombong, rasa takabur. Padahal Allah tak tengok pun. Allah tak tengok. Sebab apa Allah tak tengok? Salah satu yang saya katakan berkaitan dengan kalau ikut hukum akal pun, kenapa Allah tak tengok? Kerana segala-galanya itu dia punya. Kita hanya sekadar menumpang sekejap saja Allah bagi dekat kita. Akan tetapi dalam hadis ini menyebutkan, bila mana segala-gala tersebut tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah tengok kepada hati kita dan Allah tengok kepada amal kita. Maka daripada apa yang Allah bagi tentang harta, tentang kemewahan yang Allah bagi pada kita, pergunakanlah harta tersebut, kemewahan tersebut, apa yang Allah bagi itu untuk a'malikum, untuk kita beramal dengan harta tersebut. Allah tak tengok harta, tapi Allah tengok apa yang kita perbuat dengan harta. Allah tak tengok kepada rupa paras kita, tubuh badan kita, akan tetapi Allah tengok apa yang kita lakukan dengan tubuh badan yang sihat, tubuh badan yang elok, yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Sebab itulah apa yang disebutkan berkaitan dengan hadis ini, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, nak mengingatkan kepada kita, apa yang pertama sekali, walaupun kita dilindungi, kita diliputi, kita dilingkungi, kita dikelilingi oleh kemewahan-kemewahan hidup, kesenangan-kesenangan hidup di atas muka bumi, jangan lupa kita meninggal, jangan lupa kita dalam urusan cinta Allah dan cinta Rasul. Sibuk kita macam mana sekalipun, ambillah peluang, letakkanlah masa untuk kita mencintai Allah dan mencintai Rasul. Dengan harta mewah yang kita ada, dengan masa mewah yang kita ada, dengan sihat yang kita ada, pastikan ada peruntukan masa kita untuk mencintai Allah dan mencintai Rasul. Ahli keluarga tunggu dulu sekejap, queue dulu sekejap, ambil cinta Allah dan cinta Rasul. Maknanya apa? Dengan kemewahan, dengan masa yang Allah bagi, dengan kesihatan yang Allah bagi pada kita, dengan masa peluang yang Allah bagi pada kita, ambil kedudukan yang pertama sekali, usaha untuk mencintai Allah dan mencintai Rasul, dengan melakukan segala apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini baru nak menjadikan diri kita bermanfaat,
menjadikan masa yang Allah peruntukkan kepada kita masa yang bermanfaat, masa yang berfaedah. Kalau kita ingat ada sedikit peluang yang Allah bagi kepada kita, macam mana pun akan aku buat dalam satu kehidupan aku ini, dalam satu hari akan ada satu peruntukan khas untuk mencintai Allah dan mencintai Rasul. Macam kita buat pada Quran tadi. Tidak dapat tidak, aku masa ni mesti ada. Tapi tak payahlah begitu dengan kawan-kawan. Jangan begitu dengan kawan-kawan. Maksudnya jangan beritahu kawan-kawan ni macam mana. Wah, aku ni time ni aku kena baca Quran. Beritahulah, buat sendiri je lah. Buat sendiri. Nanti kalau kita tak buat, nanti kawan dia bahan baik. Allah kau cakap je lebih. Buatnya tidak. Ada dalam dayana kehidupan kita, susunan dalam kehidupan kita, aku masa ni sekian. Peruntukan khas. Bila ada peruntukan khas, macam saya katakan ni, sibuk kita macam mana sekalipun, akan ada waktu berkenaan. Tidak boleh di-slot in, masuk dengan aktiviti yang lain. Pastikan ada aktiviti mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, walaupun kita nampak ringkas, walaupun kita nampak pendek hadis tersebut, tetapi ianya nak mengingatkan kepada kita apa? Mengingatkan kepada kita segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, Allah tak tengok. Tetapi Allah tengok sejauh mana kita memanfaatkan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Bila mana Allah berikan kepada kita tentang nikmat tersebut, kita manfaatkan nikmat tersebut, maka itulah di antara manusia yang terbaik, yang dianugerahkan masa oleh Allah, dianugerahkan harta oleh Allah, dianugerahkan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang baik ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dalam hadis yang kedua menyebutkan tanda-tanda baiknya Islam seseorang itu, dia akan tinggalkan apa yang tak berguna bagi dia, apa yang tak perlu bagi dia, apa yang tak bermanfaat untuk diri dia. Dia tak nak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak boleh memberikan kepadanya faedah, baik keuntungan dunia ataupun keuntungan akhirat. Dia tak nak terlibat sesuatu yang merugikan, kerana apa yang kita lalui, terutama sekali masa yang kita lalui, tidak akan dapat kita ambil balik, tidak akan dapat reverse balik, ulang balik tentang masa yang telah kita tinggalkan. Maknanya sebagai kebaikan bagi seorang Muslim ini, pastikan masanya berlalu, dan setiap masa yang berlalu itu masa yang bermanfaat. Sebab Nabi pesan tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan seseorang Islam itu, dia akan tinggalkan apa yang tak bermanfaat bagi dia, yang tak ada kaitan dengan dia, ditinggalkan. Kerana padanya nikmat yang banyak yang Allah kurniakan kepadanya, gunakanlah sebaik mungkin. Peluang yang Allah berikan, gunakanlah sebaik mungkin. Kenikmat ini, segala-gala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan akan ditanya oleh Allah. Allah akan tanya. Kerana pertanyaan Allah itu melibatkan apa? Segala yang Allah bagi dekat kita, Allah akan tanya balik kepada kita. Harta yang menimbun-nimbun tadi sebagai contohnya, di akhirat kelak Allah akan tanya harta. Tanya kepada kita daripada mana datangnya harta ini. Dan apakah kita buat dengan harta yang dikurniakan? Maknanya di sebalik Allah kurniakan kepada kita,
Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita apa benda yang kita buat dengan harta tersebut. Masa yang Allah bagi kepada kita, Allah akan tanya masa tersebut apa benda yang kita buat dengan masa yang dikurniakan oleh Allah. Yang Allah bagi masa kepada kita, dengan apa masa tersebut kita habiskan. Jadi nikmat bila dah dapat banyak, Allah akan tanya apa benda yang kamu gunakan dengan nikmat tersebut. Maknanya andai kata harta yang ada pada kita yang sebanyak-banyaknya itu tidak dimanfaatkan, dahlah Allah tak tengok. Dahlah Allah tak tengok harta kita yang banyak. Kita pula bila ada harta kita tidak manfaatkan harta tersebut, maka Allah akan tanya kepada kita apa benda yang kamu buat dengan harta yang aku bagi di dunia. Allah akan tanya. Pertanyaan itu yang menyebabkan ketakutan yang amat sangat bagi setiap manusia. Allah akan tanya. Masa kita Allah tanya, ilmu kita Allah tanya, harta kita Allah tanya, segala-gala Allah tanya. Sebab kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Apa sahaja yang boleh dijadikan sebagai ibadah kepada Allah, ibadah. Tidak ada harta, tapi ada masa untuk Allah. Masa untuk kita melakukan perintah-perintah. Ada kesihatan, gunakan kesihatan untuk jalan Allah dan Rasul. Gunakan untuk manfaat, pastikan ianya digunakan untuk perkara yang bermanfaat. Jangan kita habiskan ianya kepada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Kerana apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis ini, yang cukup ringkas, yang kita boleh ingat, yang boleh kita faham. Pertamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan berdasarkan hadis yang pertama tadi, Allah tak tengok kepada tubuh badan kita, rupa paras kita, harta benda kita. Allah tak tengok. Akan tetapi Allah tengok kepada apa yang kita buat dengan harta, dengan rupa paras kita, dengan tubuh badan kita yang elok, yang sihat. Apa yang kita buat dengan perkara tersebut, itu yang Allah akan tengok. Itu yang pertama. Maknanya checklist balik berkaitan dengan amalan-amalan yang kita lakukan, muhasabah balik seperti mana yang diingatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Kerana orang yang menghisab dirinya sebelum Allah hisab dirinya, di antara orang yang akan selamat pada hari akhirat kelak. Kenapa selamat? Di dunia lagi dia dah perasan dah. Di dunia lagi dia dah tahu dah. Di dunia lagi dia dah faham dah, aku ni tak balance dah aku punya ni. Sebab dia muhasabah, dia timbang. Timbang ini biarlah berlaku, kata Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Al-Khattab, sebelum kita meninggal dunia, muhasabahlah diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kita. Hisab maknanya apa? Auditlah diri kita, audit diri. Tengok hari ni aku buat apa. Apa benda yang perancangan aku akan datang, aku nak buat apa dalam kehidupan kita. Maka itulah yang dikatakan manfaatkan masa yang Allah berikan, manfaatkan harta yang Allah berikan, manfaatkan nikmat yang Allah berikan. Pastikan adanya muhasabah diri sejauh mana tentang amal ibadah yang aku lakukan. Dan diingatkan juga amal ibadah yang kita lakukan, janganlah kita merasakan bersenang dengan ibadah yang kita lakukan, merasa cukup dengan amal ibadah yang kita lakukan. Letakkan dalam diri kita, aku ni belum cukup lagi beribadah kepada Allah.
belum cukup lagi rapat dengan Allah, belum banyak lagi baca Al-Quran, belum banyak lagi berselawat ke atas Nabi, belum banyak lagi beristighfar kepada Allah, belum banyak lagi zikir aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada perasaan belum banyak itu, insya Allah akan mendorong kita. Aku tak cukup lagi baca Quran, ambil Quran. Aku tak cukup lagi istighfar, ambil istighfar. Maknanya sebagai ingatan untuk saya yang bercakap dan kepada semua, tanamkan dalam diri kita, aku ni belum banyak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah akan menolak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kalau kita merasakan belum banyak, itulah yang akan menjadikan kita orang yang akan memperbanyakkan amal. Yang kedua, dalam hadis yang disebutkan tadi, apa-apa yang tak perlu, yang tak ada kaitan dengan kita, kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang tak ada kaitan dengan kita, abaikanlah. Yang tak perlu bagi kita, abaikanlah. Ada yang menyebutkan dengan bahasa yang kasar, dah tua-tua ni pergi masjid lah, tu bahasa kasar je. Dah tak larat tu, kalau orang kata apa, tak payahlah buat aktiviti-aktiviti yang berat-berat, yang pening-pening kepala, datang masjid duduk. Duduk saja kita dalam masjid dengan niat i'tikaf. Faham? Tu bahasa kasar, orang kata macam-macam pun sebut. Kadang-kadang menyembang juga, tua pergi masjid lagi. Tu ayatnya kasar betul lah tu. Ya. Maknanya apa? Sebagai ingatan kepada kita. Bukan makna katanya yang muda tu tak payah datang masjid. Tidak. Keseluruhan disebutkan dalam hadis tadi menyebutkan min husni islamil mar'i. Kebaikan bagi seorang Muslim, tak kira tua, tak kira muda, diperintahkan, diingatkan kepada kita. Tinggalkan apa yang tak perlu bagi kita, yang tak ada manfaat, tinggalkan. Jangan kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kita. Cari, tengok benda ni manfaat tak pada aku. Peruntukkan masa pada waktu pagi sebagai contoh. Kita Sabtu dan Ahad sebagai contoh. Peruntukkan masa, kalau dah kuliah tu sekejap-sekejap. Yang disebutkan raudhatun min riyadil jannah. Taman, taman syurga. Bukan tak baca, bukan tak dengar. Duduk sebentar. Peluang yang Allah bagi. Maka peluang inilah yang kita rebut, yang kita kena manfaatkan. Kalau peluang ini tak dapat, lepas. Yang ketiga untuk sama-sama kita ingat pada pagi ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang disebutkan daripada kedua-dua hadis tadi, iaitu berkaitan dengan pastikan diri kita terarah dalam kehidupan. Pastikan diri kita terarah yang macam mana sebagai seorang Muslim, arah kita ke mana? Kiblat kita maklum, kiblat kita Baitullahil Haram, Kaabah, kiblat kita. Akan tetapi kiblat hati kita ke mana? Ke mana kita nak bawa hati kita dalam kehidupan seharian ini? Hati kita ni kita nak bawa ke mana? Nak menghala ke mana? Nak menghadap ke mana? Dalam hati kita itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun apa jua amalan pekerjaan yang kita buat, kalau hati kita ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduklah di mana, kerjalah di mana sekalipun, dia akan ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Matlamat dalam hati dia ada. Kerjalah di tengah laut ke dan sebagainya, di dasar lautan dan sebagainya, di atas langit. Bila dia ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain tidak bukan, dia akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab matlamat kehidupannya adalah matlamat berdasarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini yang kita nak kena betulkan hati kita. Kerana hadis Nabi menyebutkan hati yang elok ini yang akan mendorong kepada amal kita. Buruk hati kita, jahatnya hati kita akan menzahirkan amalan-amalan yang tidak baik, amalan-amalan yang baik. Tiga kesimpulan tersebut, moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama. Bukan senang untuk boleh duduk dalam majlis ilmu, bukan senang untuk memanfaatkan masa,
Yang dalam kepala kita kadang-kadang banyak benda yang kita akan buat. Itu yang saya katakan kesempatan yang Allah bagi pada kita. Kesempatan yang Allah bagi pada kita. Kesempatan tersebut, kalau kita tidak ambil, kita tak rebut, maka kesempatan itu akan pergi meninggalkan kita. Tinggallah kita dalam keadaan yang tidak ada pada kita faedah, manfaat. Moga-moga apa yang disampaikan pada pagi ini sedikit sebanyak mengingatkan kepada saya yang bercakap dan kepada semua, saya mohon maaf. Ya, sekali-sekala berjumpa ni sebulan sekali kan. Ya, moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, untuk sama-sama kita mencari sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Pastikan dalam kehidupan kita ada matlamat. Matlamat tersebut tidak lain tidak bukan Allah dan Rasul. Moga-moga matlamat tersebut akan bersama-sama dengan kita mencari apa jua yang ianya ada kebaikan untuk kita, untuk kebaikan agama kita, insya-Allah taala. Moga-moga sekadar itu saja, saya mohon maaf atas keterlanjuran kata-kata. Moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas samiul 'alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.